Baik, salam sejahtera kepada semua pelajar. Berjumpa semula kita untuk slot berikut ini, dan dalam kesempatan ini saya akan share satu tajuk yang saya rasa penting, iaitu tentang salah laku moral dan juga adab dalam kalangan mahasiswa di Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM. Jadi dalam perkongsian ini pelajar akan dapat gambaran apakah salah laku moral yang dibuat oleh pelajar-pelajar UTHM sebelum ini. Dan saya harap apabila para pelajar ada maklumat tersebut, para pelajar dapat menghindari diri daripada melakukan perkara yang sama. Okey, sebelum itu saya nak menyentuh sikit tentang beberapa tips apabila kamu belajar nanti di kampus UTHM. Ada beberapa adab dan juga etiket yang kamu kena ikuti, ya. Yang pertama sekali tentang cara berdiri, ya, cara duduk, cara makan dan sebagainya lah. Kita akan lihat ni ada adab. Cara berdiri yang betul, body posture hendaklah selesa dan betul, ya. Dada ke hadapan, dada ke depan lah, perut ke dalam, jangan terbalik. Kemudian tangan berada di sisi badan semasa berdiri dan nampakkan air muka yang tenang, ya. Dan kemudian senyum dalam keadaan kaki relax dan terbuka sikit. Okey, ini cara berdiri yang beradab lah. Kemudian seterusnya cara berjalan pula, ya. Gunakan bahagian dari pinggang ke bawah bila berjalan. Kemudian tidak kaku dan setiap langkah perlu mengikut bayangan garis lurus. Jangan bersepah-sepah, ya. Kengkang dan sebagainya. Itu dari segi adab tu kurang sikit lah. Hayun tangan beberapa sentimeter ke hadapan dan belakang dan gerakkan tangan berlawanan dengan kaki. Itu adalah cara berjalan, ya, adab yang betul. Seterusnya cara duduk dalam kelas, ya. Nanti kamu akan pergi ke kelas. Bagi pelajar lelaki dan perempuan boleh rapatkan kaki lah apabila duduk itu, ya. Jangan kangkang. Kemudian elak daripada berlunjur ke hadapan, ya. Sebab di depan itu ada kerusi kawan yang lain, jadi akan mengganggu mereka untuk duduk. Itu tidak beradab, ya, tidak bermoral lah. Kemudian elak daripada menggoyang-goyang kaki, ya. Mungkin dia sedang dengar lagu ke, ya. Jadi itu juga akan mengganggu orang sekitar, ya, orang sebelah. Dan letakkan kaki menyerong sebelah kiri atau kanan bagi pelajar perempuan. Maknanya jangan terlalu terbuka lah, ya. Tutup sikit. Seterusnya cara berbual. Jangan bercakap terlalu pantas, ya. Ada pelajar yang cakap laju, ya. Jadi itu kurang lah, orang tak dapat nak menangkap butir-butir percakapannya. Dan bercakap ringkas sahaja, jangan terlalu panjang, ya, sampai orang tak boleh nak tangkap apa sebenarnya yang dia nak cakap. Kemudian dari segi tumpuan mata, perlu ada dengan orang yang bercakap, eye contact kena ada. Jangan apabila orang bercakap dengan kita, kita tunduk ke bawah ataupun tengok ke langit. Itu tak beradab lah. Elak bercakap dengan mulut yang penuh makanan. Dia makan biskut ke apa, kemudian dia nak bercakap juga, ya, dalam kelas. Jadi itu akan menyebabkan orang melihat kita sebagai tidak beradab dan juga bermoral. Dan kemudian berilah peluang kepada orang lain untuk bercakap,
Jangan kita saja yang conquer the hall. Kemudian dari segi menjaga kebersihan diri, ini sangat-sangat ditekankanlah kepada seorang pelajar. Sebab kebersihan itu menggambarkan kewibawaan, personality seseorang pelajar itu. Jadi perlu bersihkanlah dari segi bau-bau badan, bau pernafasan, bulu-bulu yang tumbuh di muka, di hidung, itu kena trim. Kemudian bersihkan gigi, potong kuku di jari, dan juga potong rambut lah. Rambut diurus kemas, sikat kemas. Bagi pelajar lelaki diminta untuk berambut pendek. Pelajar perempuan bolehlah berambut panjang tapi kena kemas. Yang lain-lain tu dari segi pakaian, pakaian perlu bersih lah. Sebab kalau kamu pergi ke kelas, ke kuliah tapi guna pakaian yang 2 minggu tak basuh, jadi itu akan menyebabkan berlaku ketidaknyamanan kawan-kawan yang ada di sekeliling kamu. Kalau boleh pakai perfume lah, yang mampu. Okey, seterusnya tips atau panduan belajar di UTHM. Okey, semasa kamu belajar di UTHM, yang pertama sekali kena pilih orang yang baik, kawan-kawan yang baik, dan yang nak membawa kamu untuk berjaya. Jangan pilih orang yang salah lah. Nanti kita akan lihatlah kenapa saya berkata begitu, sebab ada yang dah kes-kes yang dah berlaku sebelum ini. Ada pelajar-pelajar yang pada awalnya mereka ni cemerlang, tapi akhirnya mereka di-expel, ditendang, di-kick daripada universiti kerana memilih kawan yang kurang baik, kurang bermoral, mengambil dadah dan sebagainya. Terusnya, betulkan niat kamu apabila kamu belajar. Kita belajar nak mendapat ilmu, kemahiran dan juga pengetahuan, dan juga kita nak install dalam diri kita nilai-nilai moral yang baik. Dan perlu untuk pelajar menjaga diri daripada elemen yang boleh merosakkan diri. Okay, apakah elemen-elemen yang boleh merosakkan diri? Antaranya seperti melibatkan diri dengan gangsterism. Ini adalah antara perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita lah. Seterusnya, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Kalau agama kata seks bebas itu adalah tidak dibenarkan, jadi kamu kena tinggalkanlah. Ada di antara pelajar UTHM yang berkedudukan pun ada. Nanti kita akan lihatlah apakah salah laku yang dibuat oleh pelajar UTHM sebelum-sebelum ini. Okey, ini adalah 9 salah laku moral yang pernah dilakukan oleh pelajar UTHM. Yang pertama sekali, ponting kelas. Yang kedua, lambat masuk kelas. Yang ketiga, bising dalam kelas. Yang keempat, mengganggu pelajar lain belajar. Memang dia ada niat untuk mengganggu pelajar-pelajar lain dan membuat havoc dalam kelas. Ini adalah satu perbuatan yang tak bermoral lah. Sebab memang saya pernah ada pengalaman-pengalaman seperti ini. Dahlah masuk kelas lambat dan mengganggu pelajar-pelajar yang lain. Kemudian ada yang mengambil dadah, pil-pil hayal, ekstasi dan sebagainya, melakukan vandalism, merosakkan kerusi-kerusi di dalam kelas. Kemudian menonton video-video lucah. Ini juga adalah satu amalan yang membahayakan diri kita. Melakukan seks bebas yang akhirnya menyebabkan mengandung, hamil
ibu bapa menghantar kita belajar di UTHM untuk belajar, untuk mendapat ilmu dan kemahiran, tapi kita bawa pulang baby. Jadi itu adalah sebenarnya menghancurkan harapan ibu bapa. Kemudian ada juga kes buli, tapi tak berapa banyak lah. Seterusnya kita lihat pula survey yang pernah dibuat oleh pelajar-pelajar saya dahulu ya. Ini survey dibuat kepada 203 orang pelajar UTHM sebagai responden ya. Jadi ini adalah lebih kurang 5% daripada keseluruhan bilangan pelajar UTHM ya sekarang. Jadi kajian ini adalah valid lah. Seterusnya adalah tentang masalah ponteng kelas ya. Ini juga adalah banyak berlaku di UTHM. Lebih kurang 89.2% responden menyatakan bahawa mereka pernah ponteng kelas. Jadi ini adalah satu figure yang menghampiri 90% ya. Hanya 10.8% saja yang tak pernah ponteng kelas, yang sangat-sangat rajin lah. Okey. Ini adalah bilangan pelajar UTHM yang ditanya. Ada yang pernah ponteng kelas sekali seminggu, ada yang 2 kali, 3 kali dan juga 4 kali ke atas. Yang paling banyak ponteng kelas sekali lah. Mungkin mereka ni kelas pagi pukul 8 ya, bangun pula pukul 9, jadi dah tertinggal kan. Tertinggal bas dan sebagainya. Jadi kena prihatin kena tidur awal untuk kamu menghadiri kelas keesokan hari. Sebab kalau kamu tidur pukul 4 pagi, 5 pagi, kamu kelas pukul 8 memang mungkin tak akan bangun lah. Seterusnya faktor atau sebab mengapa pelajar UTHM ponteng kelas adalah disebabkan oleh sifat malas. 77.3% daripada responden menyatakan bahawa mereka ponteng sebab malas. Okey, malas nak pergi ke kelas. Dan seterusnya 74.3% daripada responden menyatakan bahawa mereka ponteng kelas juga disebabkan oleh pengaruh daripada kawan-kawan mungkin kawan-kawan sedom, sebilik mereka di Kolej Kediaman. Okey, jadi kena pandai pilih kawan yang baik lah. Sebab kawan yang baik biasanya dia akan mengajak kamu ke kelas tapi kawan yang kurang bermoral, mereka akan mengajak kamu untuk berpoya-poya. Seterusnya ialah tentang faktor ponteng kelas seperti tidak berminat dengan kursus yang mereka ambil Ini adalah 74.4% daripada responden menyatakan bahawa mereka tak datang kelas sebab mereka tak minat. Okey, ada juga yang tak datang kelas sebab mereka dibuli dalam kelas. Ini adalah 19.2%. Oleh sebab itu masalah buli di UTHM juga ada sebenarnya bukan tak ada. Okay, mungkin pembuli-pembuli ini merasakan diri mereka ni gangster lah nak membuli orang dengan sesuka hati mereka. Okay, kemudian kenyataan yang menyatakan bahawa ponteng kelas membawa kesan menyusahkan pensyarah dan juga kawan-kawan. Ada 72.5% responden yang setuju bahawa ponteng kelas membawa
kesan menyusahkan pensyarah dan juga kawan-kawan mereka. Memang betul lah sebab kalau kamu ponteng kelas pensyarah saya contohnya saya akan tanya-tanya kenapa. Jadi lebih baik sebelum kamu berniat untuk tidak hadir ke kelas, kamu WhatsApp pensyarah masing-masing menyatakan sebab apa kamu tak boleh nak hadir ke kelas pada hari tersebut. Okay, ini antara cara yang betul lah, yang bermoral ya. Seterusnya penyataan bahawa adakah ponteng kelas membawa kesan mengecewakan harapan ibu bapa. Dan untuk soalan ini 78.3% daripada responden setuju bahawa ponteng kelas itu sebenarnya mengecewakan harapan ibu bapa kamu ya. Pada asalnya ibu bapa kamu nak menghantar kamu belajar di universiti untuk kamu mendapatkan ilmu dan juga kemahiran dalam bidang-bidang kamu. Tapi sebab kamu ponteng kelas, jadi itu sangat mengecewakan mereka lah. Kemudian penyataan menyatakan bahawa adakah ponteng kelas membawa kesan pembaziran kepada yuran. Jawapan daripada 83.7% daripada responden setuju bahawa ponteng kelas itu adalah satu pembaziran yuran yang kamu bayar. Sebab kamu bayar semua tu kamu bayar kepada facilities, kepada tenaga-tenaga akademik, staf-staf akademik. Jadi itu akan menyebabkan satu pembaziran lah. Better kamu pergi ke kelas Dan sebagai satu rumusan masalah ponteng kelas ini masih lagi wujud di UTHM. Antara faktor-faktor yang menyebabkan pelajar ponteng kelas kerana malas, satu. Yang kedua, kerana pengaruh daripada kawan, kerana mungkin tertinggal bas, tidur lewat, bangun lewat, tak berminat dalam kursus dan juga ada masalah buli dalam kelas. Ini antara rumusan yang didapatilah dapatan kajian tersebut. Kemudian ada satu lagi kajian yang dibuat kepada 100 orang pelajar tentang salah laku atau moral. Antaranya seperti cubaan untuk membunuh diri. Ini ada seorang dulu pelajar saya, pelajar kursus pengajian moral, dia cuba nak bunuh diri lah, pelajar lelaki. Tapi akhirnya dapat diselamatkan kerana dia ni stres dengan banyak tugasan-tugasan assignment. Okay, di UTHM ada 11% responden yang pernah cuba untuk membunuh diri. Jadi ini antara senario yang berlaku di UTHM dan saya rasa sebagai seorang pelajar yang bijak seperti kamu semua, tak sepatutnya lah ada niat-niat untuk membunuh diri ini. Seterusnya ialah tentang tabiat penyalahgunaan alkohol atau dadah. Ada 13% daripada responden mempunyai tabiat tersebut. Mereka minum alkohol dan juga mengambil dadah. Ini juga perlu dihindari lah oleh pelajar-pelajar yang bijak seperti kamu semua. Seterusnya tentang stres yang dihadapi oleh pelajar. Ada 57% daripada pelajar menghadapi masalah stres di UTHM sebab banyak sangat assignment dan sebagainya. Jadi perlulah dicari jalan penyelesaian kepada masalah stres ini. Contohnya seperti kamu exercise setiap petang. Kemudian dari segi amalan agama kamu sempurnakan. Itu antara cara untuk melepaskan ataupun nak release kamu punya stres itu. Okey, daripada kajian pelajar juga ada masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar UTHM seperti masalah pelajaran,
ada 40% daripada responden menghadapi masalah pelajaran, mungkin terlalu susah lah subjek kursus yang mereka ambil, jadi mereka stres. Kemudian ada masalah keluarga dan juga masalah kewangan. 13% menghadapi masalah keluarga, 10% menghadapi masalah kewangan. Kemudian 2% menghadapi masalah pekerjaan. Mungkin mereka bekerja lah semasa belajar di KFC, McDonald dan sebagainya. Kemudian 19% menghadapi masalah cinta. Ni terlalu banyak sangat nilai kasih sayang mereka, jadi mereka menghadapi masalah lah. Kemudian 2 orang menghadapi masalah kesihatan. Okey. Maknanya di sini daripada 100 orang responden ni semua ada masalah. Memanglah manusia ni penuh dengan masalah. Okey, ada satu soalan tentang adakah kamu berpegang teguh kepada agama masing-masing. Sebanyak 64% daripada responden menyatakan mereka setuju bahawa mereka berpegang kuat pada agama mereka masing-masing. Manakala 13% tidak setuju, mungkin mereka ateis ataupun agnostik. Kemudian masalah pergaduhan dengan kawan-kawan. Ada 8%. Ada 10% daripada responden yang menyatakan bahawa mereka ada masalah dengan kawan, pernah bergaduh dan sebagainya. Ini adalah antara salah laku moral yang pernah berlaku di UTHM lah. Jadi saya harapkan pelajar-pelajar baru UTHM tak akan buat perkara yang sama. Jadi kita dah sampai ke kesimpulan daripada perbahasan tentang salah laku yang dilakukan oleh pelajar UTHM. Okey, kesimpulannya ada banyaklah salah laku moral yang dilakukan oleh mahasiswa di UTHM. Antaranya seperti ponteng kelas, buli, niat untuk membunuh diri, minum alkohol, seks bebas, berkedudukan dan juga stres. Okey, jadi saya rasa itu adalah antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh pelajar lah, supaya kita hindari jangan lakukan perkara-perkara ini. Okey, jadi di akhirnya saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada kamu semua kerana berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat Menara Gading, dan juga saya doakan kamu semua berjaya untuk menghabiskan selama 3 ataupun 4 tahun di UTHM ni dan mendapat segulung ijazah dan bergraduan dan seterusnya mendapat pekerjaan di luar sana. Jadi sekian saja, terima kasih dan salam sejahtera.